Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pertamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali pertama untuk program yang dianjurkan oleh pihak Perpustakaan Masjid Putrajaya, yang mana program ini insya-Allah akan mengupas buku-buku terpilih yang terdapat di Perpustakaan Masjid Putra. Mudah-mudahan program seumpama ini dapat memberikan sedikit sebanyak sumbangan keilmuan, terutama sekali di dalam menyebarkan ataupun memahamkan masyarakat Islam tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum hakam Islam, khususnya apabila buku-buku seperti yang mendasari ataupun memberi pengkhususan kepada perbahasan ilmu-ilmu fiqh, yang mana dilihat lebih diberi keutamaan dan keperluannya untuk diketengahkan dalam kalangan masyarakat, supaya masyarakat Islam hari ini sedikit sebanyak dapat menambahkan sedikit ilmu pengetahuan dan menambahkan nilai kefahaman mereka terhadap syariah Islam ini, insya-Allah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini saya akan membawa satu buku untuk dikongsikan bersama, iaitu buku yang bertajuk Isu-isu dalam Ibadat Puasa yang ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Muda yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Inilah bukunya yang saya maksudkan, iaitu buku yang telah diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini telah ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Muda yang diberi judul Isu-isu dalam Ibadat Puasa. Sengaja saya memilih buku ini kerana kita akan menghampiri bulan Ramadan. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan memulakan ibadah puasa. Dan ini merupakan suatu nikmat yang ditunggu-tunggu oleh rata-rata umat Islam, yang mana kebetulan kita masih lagi berada di dalam suasana pandemik COVID-19. Jadi sudah barang pastilah pelaksanaan ibadah puasa pada kali ini dilaksanakan dalam norma baru sebagaimana ibadah puasa tahun lepas. Cuma kita mengharapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang dikerjakan dalam bulan Ramadan pada kali ini dapat dilaksanakan dalam suasana keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada buku kita ini, iaitu Isu-isu dalam Ibadat Puasa. Kalau dilihat kepada corak penulisan buku ini, dia ada kelebihannya yang tersendiri. Buku isu-isu dalam ibadat puasa ini membincangkan, kalau kita dapati bila kita buka, ia membincangkan perkara-perkara yang menyentuh tentang pelaksanaan puasa. Dalam hal ini, fokus perbincangan adalah mengenai beberapa isu penting yang kebiasaannya masyarakat memerlukan kepada penjelasan dan penerangan yang lebih detail dan lebih teliti. Yang menariknya, buku isu-isu dalam ibadat puasa ini, saya kira dia tidak terlalu berat. Kalau kita tengok
dia punya fizikal buku pun tidaklah terlalu tebal, sekitar 140 muka surat sahaja, termasuk dengan muka surat isu kandungan semua. Jadi dia bukanlah suatu buku yang sukar untuk didalami, difahami dan dibaca oleh masyarakat awam. Apatah lagi gaya penulisan bahasa yang digunakan oleh penulis, alhamdulillah, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh para pembaca, insya-Allah. Selain daripada itu, gaya penulisan buku ini berbeza dengan karya-karya lain di dalam penulisan fiqh, terutama sekali kalau dibandingkan dengan penulisan-penulisan kitab fiqh klasik. Tetapi buku ini walaupun dia ringkas, namun setiap tajuk yang dikemukakan akan menghuraikan isu-isu yang berkaitan dengan ibadah puasa berdasarkan kepada nas-nas syarak dan latar belakang nas-nas tersebut, dari sudut makna dan dari sudut bagaimanakah hukum yang terhasil daripada nas itu. Ini merupakan, kalau kita lihat, pengetahuan terhadap latar belakang nas adalah merupakan satu perkara yang sangat penting, yang mana ia dapat membantu para mufassir ataupun para ulama tafsir, termasuklah juga para ulama fiqh, bagi menetapkan sesuatu hukum yang terhasil daripada sesuatu nas, dengan cara dibantu latar belakang kisah kepada sesuatu nas tersebut. Kerana kalau kita biasa mendalami ulumul Quran umpamanya, ada satu bidang, ada satu tajuk yang dibincangkan dalam ulumul Quran itu yang diberi nama sebagai sababun nuzul ataupun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sesuatu ayat. Sebab-sebab turunnya sesuatu ayat ini kadang-kadang mengandungi latar belakang kepada ayat itu, kenapa ia diturunkan. Begitu juga dengan ilmu hadis. Hadis ada satu tajuk yang dibahaskan dalam ilmu hadis yang disebut sebagai sababu wurudil hadis, iaitu sebab kenapa hadis itu wujud, kenapa hadis itu diucapkan oleh Nabi, kenapa suatu sunnah itu dilakukan oleh Nabi, kenapa sesuatu sunnah itu ditakrirkan oleh Nabi. Ia ada latar belakang cerita dan kisahnya, yang mana dengan mengetahui latar belakang kisah tersebut ataupun sebab wurud hadis tersebut, maka kita akan dapat memahami dan mengetahui bahawa mungkin hadis itu hanya melibatkan skop tertentu, waktu tertentu, zaman tertentu dan tempat tertentu sahaja, dan dia tidak melibatkan secara umum masyarakat umat Islam. Hal ini hanya dapat difahami dengan bantuan daripada ilmu seperti sababun nuzul ayat ataupun sababul wurudul hadis. Sebagai contoh, kalau kita lihat, apabila kita membahaskan sesuatu istilah, sesuatu lafaz dalam ilmu fiqh, seperti solat. Solat, kalau kita buka kepada kitab fiqh, maka kita akan dapati para fuqaha akan mentakrifkan perkataan solat itu kepada dua. Yang pertama, solat dari segi bahasa dan solat dari segi istilah, ataupun solat dari segi maksud yang dikehendaki oleh syarak dalam nas yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Begitu juga dengan istilah puasa, yang disebut di dalam bahasa Arabnya sebagai as-saum ataupun as-siyam. Bila para fuqaha ataupun para ulama fiqh mentakrifkan perkataan saum, maka mereka juga akan mentakrifkan perkataan saum itu kepada bahasa dan istilah syarak. Kalau dilihat kepada buku ini contohnya, sekiranya kita kembali kepada buku ini, bila penulis mengetengahkan takrifan puasa as-saum dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasanya, sebagaimana kita tahu, sebagaimana mereka-mereka yang biasa mengaji fiqh, perkataan as-saum itu dari segi bahasanya bermaksud imsak. Imsak itu bermaksud menahan diri. Baik, takrifan saum dari segi bahasa yang bermaksud imsak ini boleh difahami daripada sepotong ayat Al-Quran, contohnya di dalam surah Maryam, di mana di dalam kisah Maryam, Allah merakamkan kata-kata Maryam di dalam surah tersebut, di mana
dia telah mengatakan, yakni Maryam alaihi salam telah menyebut, inni nazartu lirrahmani sauma, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, iaitu yang bermaksud sesungguhnya aku bernazar untuk diam membisu. Diam membisu di sini merujuk kepada perkataan sauma. Sauma di situ adalah as-saum. Yang kita, kalau kita tengok secara sepintas lalu, saum di situ, saum yang kita faham ialah puasa. Puasa daripada menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Tetapi adakah perkataan saum di dalam ayat tersebut, di dalam kata-kata Maryam tersebut yang mengatakan bahawa inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pemurah berpuasa, adakah perkataan saum itu bermaksud puasa yang dikehendaki oleh syarak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari? Maka sudah barang pastilah ia bukan bermaksud demikian. As-saum yang dilafazkan oleh Maryam alaihi salam di dalam ayat tersebut bermaksud menahan dirinya, menahan dirinya daripada bercakap dengan sesiapa pun. Jadi itu nazar yang dimaksudkan oleh Maryam. Bila dia menyebut perkataan saum yang kita dapati pada ayat ini, saum di situ ialah saum dari segi maksud bahasanya, imsak. Imsak daripada apa? Imsak daripada bercakap dengan mana-mana orang. Yang mana kita lihat terjemahan ayat ini dalam bahasa Melayunya, dia menyebut diam membisu. Diam membisu itu maksudnya dia menahan mulutnya, lidahnya daripada berkata-kata dengan sesiapa. Imsak yang ditakrifkan dalam bahasa kita sebagai menahan dirinya. Apa yang ditahan? Apa yang dia tahan daripada dirinya itu? Dia menahan dirinya daripada berkata dengan sesiapa pun. Jadi perkataan saum yang terdapat pada ayat yang menceritakan tentang nazar Maryam alaihi salam ini ialah saum dari segi bahasa, iaitu menahan diri. Dan dalam konteks ayat itu, dia menahan dirinya daripada bercakap dengan sebarang manusia. Tetapi bila kita kembali kepada pengertian saum dari sudut syarak yang dikehendaki oleh syarak, maka kita dapati totally maknanya berbeza. Dia bukan hanya sekadar bermaksud menahan diri, tetapi ada benda yang tertentu yang diminta untuk orang yang berpuasa ini menahan dirinya. Daripada apa? Maka kita akan fahami kehendak syarak di dalam maksud menahan diri di dalam lafaz as-saum. Apabila seseorang itu mengerjakan saum Ramadan, puasa Ramadan, yang dikehendaki dengan maksud puasa dalam bulan Ramadan itu ialah seperti mana yang disebutkan di dalam buku ini, iaitu bentuk menahan diri yang tertentu, bentuk menahan diri yang tertentu dengan sifatnya yang tertentu di dalam masa tertentu daripada individu tertentu. Maknanya apa? Benda yang ditahan untuk ataupun benda yang ditegah untuk dilakukan oleh seorang yang berpuasa itu ada bendanya yang telah ditentukan oleh syarak. Bukan sebarang perkara. Ada benda yang telah ditentukan untuk ditahan. Apa dia? Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Iaitu menahan dirinya daripada makan dan minum. Dan perkara-perkara lain yang dibahaskan oleh para ulama di dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada waktu tertentu, bukan sebarangan waktu, pada waktu tertentu, iaitu bila? Bermula daripada terbit fajar, bermula daripada masuknya waktu subuh sehinggalah tenggelamnya matahari. Itu adalah tempoh tertentu yang diminta oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dalam tempoh waktu tersebut. Daripada individu tertentu, individu tertentu di sini maksudnya ialah para mukallaf. Para mukallaf yang muslim, yang baligh, yang berakal, bukan daripada mana-mana sesiapa sahaja.
Maka perlu dilihat orang yang berpuasa itu, orang yang menahan dirinya daripada makan dan minum ini bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari itu, mestilah daripada orang-orang yang ada taklif, ada tanggungjawab terhadap ibadah puasa tersebut, yang mana orang itu digelar sebagai mukallaf. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita meneliti satu persatu pada tajuk-tajuk yang ditulis, yang dikupas oleh penulis buku berkaitan dengan isu-isu ibadat puasa ini, memang saya dapati ianya semuanya sangat relevan. Semuanya sangat relevan, ada kaitannya dengan perkara-perkara yang biasa ditimbulkan oleh masyarakat. Satu perkara-perkara yang biasa dipertanyakan oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Seperti makan dan minum kerana terlupa, kerana terlupa dia berpuasa, ataupun dia berbuka dalam keadaan tersalah, tersalah sangka, dia ingat waktu berbuka dah masuk, jadi dia pun berbuka, rupa-rupanya belum masuk waktu lagi. Jadi ini perkara-perkara yang biasa ditanyakan oleh masyarakat kita. Walaupun kita dah lama berpuasa, tapi bila timbul sahaja bulan Ramadan, bila masuk sahaja bulan puasa, pasti soalan-soalan ini akan diulang semula. Akan ada yang bertanya apakah hukum hakamnya. Termasuklah juga tajuk-tajuk ataupun isu yang dikupas di sini berkaitan dengan masalah perempuan yang hamil, yang mengandung, yang menyusukan anak, bagaimanakah situasi mereka, yang bimbang bahaya kepada dirinya dan diri kepada kandungan, macam manakah, adakah dia perlu meneruskan puasanya. Begitu juga dengan hukum orang perempuan yang berkaitan dengan haid dan nifas, bagaimanakah keadaannya bila dia suci sebelum terbit fajar, ataupun dia kembali suci daripada haidnya selepas terbit fajar, bagaimanakah kedudukannya, bagaimanakah kedudukan puasanya pada hari tersebut. Ini semua perkara-perkara yang perlu difahami dengan baik oleh masyarakat Islam hari ini. Termasuklah juga apa yang saya dapati di sini ialah berkaitan dengan situasi orang yang bermusafir, berkaitan dengan ibadah puasa mereka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, memanglah Allah menyebut wa antasumu khairul lakum ke atas orang yang bermusafir ini, tetapi yang dimaksudkan dalam ayat tadi, kalau orang yang bermusafir ini meneruskan puasa itu adalah lebih baik bagi mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Tetapi kalau mereka memilih untuk tidak berpuasa, untuk berbuka ketika mereka bermusafir, jadi apakah yang perlu dilihat syarat-syaratnya? Kalau kita lihat di dalam perbahasan mazhab, contohnya mazhab Syafi'i, hendaklah dia memulakan musafirnya itu, perjalanannya itu sebelum terbit fajar, barulah dia ada kelonggaran, dibenarkan untuk mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Ini semua dikupas dengan baik oleh penulis di dalam buku ini. Satu lagi apa yang saya nak kongsikan di sini berkaitan dengan buku ini, perbahasan berkaitan dengan setiap isu, setiap masalah yang selalu ditimbulkan oleh masyarakat dalam ibadah puasa ini dijawab berdasarkan kepada, bukan hanya kepada pandangan satu mazhab sahaja, tetapi dibentangkan, dibicarakan, dibahaskan dengan mengikut pandangan kepelbagaian mazhab, terutama sekali daripada mazhab yang empat, iaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ini merupakan satu pendedahan yang baik kepada masyarakat awam, kerana fiqh ini dia adalah suatu perkara yang luas perbahasannya, iaitu perkara yang kebanyakannya bersangkutan dengan masalah ijtihadiyah. Bila masalah ijtihadiyah, maka akan berlakulah kepelbagaian pandangan. Yang pentingnya ialah pandangan itu lahir daripada seorang mujtahid, bukan daripada orang awam yang tidak ada kelayakan. Di sini saya suka menyentuh dalam isu kepelbagaian pandangan ini. Kalau kita kembali kepada ayat puasa pun, Allah menyebut, antaranya Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu dia hendak kita melaksanakan ibadah puasa ini dalam keadaan kita berasa senang, kita berasa mudah untuk melaksanakan ibadah tersebut, bukan kita merasa susah payah. Jadi kadang-kadang
kita dibelenggu, kita ditimpa satu masalah. Contohlah, kita terlupa niat di malam hari. Jadi tapi kita teringat waktu awal malam Ramadan yang pertama kita telah berniat berpuasa untuk esok harinya. Pertama kali kita niat tersebut, dan pada waktu yang sama kita juga niat puasa untuk sebulan. Untuk sebulan penuh. Jadi sebagaimana kita tahu dalam mazhab Syafi'i mewajibkan berniat puasa pada setiap malam-malam Ramadan. Jadi dalam isu niat ini, kalau kita lihat kepada pandangan mazhab lain, katakanlah kita selama ini berpegang kepada pandangan mazhab Syafi'i yang mewajibkan at-tabyid fi niyah, iaitu berniat puasa pada malam hari. Tiba-tiba ada satu malam tu kita terlupa untuk niat. Jadi kalau menurut pandangan mazhab Syafi'i, memang kita tak boleh puasalah pada hari tersebut. Puasa kita tidak sah kerana kita tidak berniat di malam hari. Kita bangun je dah subuh, dah masuk waktu subuh. Kita tak berniat pun sebelum itu. Maka kita, kalau menurut pandangan mazhab Syafi'i, kita tidak berpuasa. Kita tidak sah puasa pada hari tersebut. Tapi oleh kerana kita teringat pada malam yang pertama Ramadan kita telah berniat puasa sebulan. Yang mana berniat puasa sebulan ini ada di dalam pandangan mazhab Maliki. Maka tak salah untuk kita pada ketika itu mengikut pandangan di dalam mazhab Malik. Ataupun dia tidak berniat puasa, dia tak ada pun berniat puasa sebulan, dia hanya memang melazimi niat setiap malam. Jadi macam mana dia nak buat? Dia boleh pula melihat kepada pandangan mazhab Abu Hanifah, yang mana kalau dia tersedar dia belum berniat, yang mana pada ketika itu belum berlakunya gelincir matahari, belum masuk waktu zuhur, maka dalam mazhab Abu Hanifah pada ketika itu orang yang semacam ini masih boleh untuk berniat puasa Ramadan pada hari tersebut. Inilah keluasan, gunanya, faedahnya kepelbagaian pandangan di dalam mazhab fiqh, yang mana hal-hal yang sedemikian didedahkan, dikupas di dalam buku yang bertajuk isu-isu dalam ibadat puasa ini. Jadi saya merasakan amat bermanfaat sekiranya masyarakat kita dapat memiliki buku ini, buku isu-isu dalam ibadat puasa ini yang ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Muda, kerana apa yang dikupas sangat dekat sangat dekat dengan masyarakat kita, iaitu isu-isu yang biasa dibangkitkan, ditimbulkan oleh masyarakat Islam di negara kita ini apabila melakukan ibadah puasa. Sebelum saya mengakhiri kupasan saya berkaitan dengan buku ini terdapat 3 bab yang utamanya, iaitu bab yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa, meliputi tajuk ta'rifan puasa, juga meliputi perbahasan berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadan. Kemudian pada bab keduanya masalah-masalah dalam berpuasa. Ini satu bab yang sangat panjang, yang mana banyak dikupas di dalam bab yang kedua ini berkaitan dengan isu-isu dan masalah-masalah yang sering ditimbulkan oleh masyarakat ketika melaksanakan ibadah puasa. Dan yang terakhir bab yang ketiga, iaitu tajuknya lupa semasa berpuasa, yang mengupas 2 topik utama, iaitu makan kerana terlupa ketika berpuasa, dan yang kedua melakukan jima' kerana terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekiranya sesiapa yang berhajat ataupun berkemampuan untuk memiliki buku seumpama ini, bolehlah dapatkannya dijual di kedai buku JAKIM di Putrajaya ni. Mudah-mudahan buku ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, kefahaman yang betul, kefahaman yang tepat di dalam melaksanakan ibadah puasa pada kali ini. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.